Hai, Assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. So untuk video kita kali ni, Aki nak bawa korang pergi mahkamah. Aki nak bawa korang pergi mahkamah sebab hari ni Aki ada kes. Oh, kes apakah? Kes apakah? Aki ada kes saman. Aki saman orang. Aki saman bekas jiran Aki. Sekarang ni dia bukan dia sebenarnya memang bukan jiran pun. Aki tak mengaku dia jiran pun. Tapi dia mengaku diri dia dengan bangganya yang kita ni berjiran walaupun tak pernah bertegur sekali pun. So dia buat fitnah kat Akil and kita saman dia 1 juta. 1 juta ringgit. So korang akan tengok lah Akil tak tahu nak rakam macam mana. And Akil akan ceritalah apa yang Akil tak cerita daripada tahun lepas. Kes ni daripada tahun lepas weh. Sekarang ni Akil dah sampai dah dekat tempat mahkamah ni, dekat parking dia. So sekarang ni Akil nak pergi ke tak ada orang pandang kan. Akil seorang je yang buat video pergi mahkamah. Ada orang lain lagi kat sini. So Akil seorang je yang buat video pergi mahkamah. Ada ke orang lain buat video YouTube pergi mahkamah? Akil seorang je. So kita akan pergi hari ni untuk apa benda ni? Mediasi. Apa benda tak? Dekat pusat mediasi. Pusat mediasi ni di tempat untuk macam berunding sebelum ke mahkamah tinggi. Macam tu lah. Sebelum kita jumpa betul-betul lawyer yang putuskan keputusan tu, kita kena berbincang dulu. Berbincang tu macam kita settle luar lah. Settle luar pun diadili dengan peguam juga. Still ada peguam juga yang akan adili kita. So Akil dan Akil plaintiff. Plaintiff dan yang Akil saman tu ialah defendant. So plaintiff dan defendant berlawan. Akil tak ada lawan macam tumbuk-tumbuk. Bukan lawan macam tu budak-budak semua. Nanti korang fikir Akil berlawan bertumbuk. Bukan. Kita lawan mulut. Lawan mulut pun bukan Akil yang bercakap. Bukan Akil bercakap. Dia nak tengok kebenaran. Dia nak berlawan mulut, berhujah lah sebenarnya. Hujah nak tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Yang jawab pun bukan Akil sebenarnya. Akil cakap ya tak je kot. Kan macam tu. Sebab Akil bukan peguam. Yang cakap nanti peguam. So kita tengoklah apa yang jadi hari ni. Abang Syah pun dah ready ya. Abang, handphone tertinggal kan, nak main handphone di dalam mahkamah macam mana? Nasib baik bawa handphone. Sini ada handphone. Handphone tertinggal dekat situ je bang. Kalau orang ambil tadi, naas lah kita. Okey dah sampai. And bag nak bawa ke bang? Bag ni abang boleh bawa? Okey, abang tolong bawa. Thank you. Okey, mas kena pakai tak? Nanti dia kata bawa lah mas, get ready lah. Bang, ambil mas satu. Ada. Takut kan tak lepas masuk. Lepas tu kita nak tunjuk outfit kita lah. Outfit of the day. Outfit ke mahkamah hari ni. Okay. Kita buat thumbnail dulu nak? Tak payahlah. Okay, ni baju Akil dah pakai t-shirt. Tapi bila Akil check balik tak boleh pakai t-shirt je. Kena pakai baju berkola dengan lengan panjang. And then kita pakai seluar jeans. Patut seluar jeans pun tak boleh. Tapi seluar slide kita entah ke mana dah. Akil malas baru nak cari tadi. So kita kena pakai kasut juga. Itu je. Abang Syah pun semaknya macam Abang Syah pula yang nak pergi pergi berlawan je. So Abang Syah ada apa-apa ucapan? Tak ada. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Itu saja. Abang Syah boleh masuk sekali ke? Apa pula tak boleh? Boleh. Tengok je kan. Abang Syah ni menjadi saksi kot. Boleh ke Abang Syah jadi saksi? Abang Syah memang saksi. Abang Syah ialah saksi. Sebenarnya ada polis. Tak boleh rakam kot. Boleh rakam ke bang? Ada polis. Kita kat parking, bukan dalam mahkamah. Okey dah lah. Okey, so kita nak pergi ke sana. Tempat parking dia ke belakang sana je. Akil baru je berjalan. Akil pakai mask sebab macam malu kan. Kalau dari jauh macam ni orang tak nampak Akil buat video. Tapi Akil tengah pegang kamera. Macam tak ada function je kan. Okay, so kita kena pergi naik atas sana, atas bukit tu. Lepas tu dah sampai. Okay, Akil malu tadi polis pandang-pandang kan. Pandang-pandang kita buat video. Okay, ada orang lain dah. Okay, kita dah masuk dah. Inilah mahkamahnya. Tarapopom-pom-pom. Dia blok D. Yang sana tengah ada banyak blok kat sini. So Akil nak rakam pun macam tak takut sebenarnya ni. Takut weh. Dekat pintu depan pun ada pagar tu kan. Lepas tu ada orang jaga. Macam takutlah nak rakam. Okay lah, Akil nak tunggu peguam Akil lagi, okay? Okay guys, kita dah habis makan. Kita dah sarapan. Dah sarapan pergi toilet pula ya. So, kita punya peguam dah sampai. Peguam kita.
Dia akan mewakili Aki Zulkifli. Kita akan berbincang. Dia bukan apa benda? Bicara, bukan bicara bukan bicara, dia perbincangan. Boleh tak cerita sikit apa-apa? Nak cerita lah apa-apa, peguam kena le pandai. Okey, untuk status terkini macam mana sekarang? Sekarang ni kita dalam proses mediasi. So kita akan berbincang kalau boleh kita nak selesaikan di luar mahkamah lah, supaya kurangkan kos dan masa. Tapi kalau kita tengok tak selesai juga, kita akan proceed dengan bicara lah. So tunggu, kalau tak lepas kita pergi bicara pula. Tunggu episod akan datang. Okey, terima kasih kita punya peguam. So sekarang ni kita tengah menunggu kita punya defendant. Defendant kita tada! Dia masih belum sampai. Jadi kita kena tunggu dia jugalah. Sebenarnya peguam dalam dah sampai ya? Belum okey. Kita tunggu je lah. Tunggu je lah. Nanti apa-apa kita update balik, okey? Alright guys, kita dah balik rumah. And kita punya case belum habis lagi. Sebab tadi cuma case apa bang? Mediasi. Mediasi tu dia perbincangan lah. Sebenarnya nak berbincang dengan defendant, orang itulah, jiran itulah. Tapi dia pun tak datang. Dia tak datang. Jadi mahkamah memutuskan untuk contact dia lagi, untuk cari. Dan kita akan ada lagi kes pula, ada mediasi lagi, perbincangan lagi untuk menyelesaikan sebelum kita ke perbicaraan. So Abang Syah sekarang ni tengah makan apa tu Abang Syah? Makan nasi dengan kari dengan bismillah. Okay, so Aki expect dia macam tempat dia macam wow, tapi sebenarnya bukan perbicaraan. Dia cuma mediasi. Mediasi ni macam kalau boleh settle luar, kita settle luar. Kalau tak boleh juga, barulah perbicaraan, barulah hakim akan putuskan kenapa. So bagi Akil, kes mediasi ni, perbincangan dia dalam banyak ke arah Akil untuk menarik kes ni. Tapi Akil tak nak. Sebab walaupun dia kata kes ni boleh selesai cepat, memang kes boleh selesai cepat, tapi benda tu dah menjatuhkan bisnes Akil, dah jatuhkan reputasi, dah buat nama Akil buruk. Orang cakap-cakap bukan-bukan kan pasal kes. Untuk tarik kes dah berlalu. Yes, proses untuk tarik kes dah berlalu dah. Patutnya kalau dia dah minta maaf awal, dah lama dah kita tarik kes. Kes pun dah tak ada, masalah dah tak ada, dia dah minta maaf, orang lain pun faham, and semuanya okey lah. Tapi masalahnya benda dah berlaku, kita punya bisnes pun dah jatuh, kita punya nama pun dah jatuh. Lepas tu ada kerugian lah. Kerugian dia bukannya sikit-sikit. Kalau sikit-sikit, 100-200 tak apa. Ni berpuluh ribu. Jadi memang Akil terpaksa meneruskan kes ini. Walaupun tadi pihak dekat mahkamah tu kata dengan Akil, kita boleh je tarik kes, nak cepatkan. Tapi Akil tak nak. Sebab yang pertama, dia dah buang masa kita, dia dah buat macam-macam kat kita. Itu yang Akil takkan tarik lah. Kita akan teruskan kita punya perjuangan sampai habis. Jadi nanti akan ada lagi mediasi itulah dengan orang tu. Sebab orang tu tak datang. Dia tak datang, peguam dia sudah tarik diri Peguam Akil bagi tahu yang peguam dia tarik diri daripada mewakili defendant. So peguam dia pun sudah tarik diri. Jadi dia tak ada peguam. Bila dia tak ada peguam, sebab tu dia tak datang kot. Tapi pihak mahkamah dah cakap dah tadi, dia akan contact orang tu untuk datang, untuk berbincang lagi mediasi. Macam apa yang Akil nak. Akil nak berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Macam Akil nak minta nak dia minta maaf, nak itu, nak ini, untuk pulihkan balik semua. Macam itulah. So bagi Akil, mediasi ni ke arah untuk Akil tarik kes. Tapi tidak sama sekali. Memang kes kita punya mediasi ni akan gagal lah. Gagal maksudnya kita akan teruskan kes kita ke mahkamah. Yang hakim tu akan judge lah. Hakim akan nilai lah mana yang betul, mana yang salah. Akil tak takut pun, sebab Akil tak salah. Kalau Akil salah, dah lama Akil tarik kes ni. Akil dah takut lah. Buat apa kita nak takut kan? Bila kita takut, Akil yang salah. Akil yang kena fitnah. Lepas tu Akil pula yang nak kena minta maaf kat dia. Kena lain tu. So duit pun dah banyak sangat keluar. Dah berpuluh ribu Akil habis
untuk filekan saman. Lepas tu banyak juga masa, dah buang masa nak itu nak ini, pergi sana sini, dapatkan bukti itu ini. Lepas tu nak search balik itu ini, macam-macam lah. Itulah yang membuatkan kita nak teruskan kita punya saman. So Abang Syah ada nak cakap apa-apa tak? Harap pihak belah sana tengoklah video ni. Yes. Teruskan je kalau nak teruskan, sebab benda dah diteruskan pun. Ya. Tunjuk je lah peguam yang ada. Lepas tu itulah kita selesaikan sampai habis lah. Ya. Kalau betul lah kita punya defender ni dia benar. Di sebelum ni dia kata dia paling betul. Dia betul semua benda yang ditaburkan tu sebelum ni, yang dicakap Aki bukan-bukan tu, dia cakap itu ini Aki tak nak sebut lah. Korang sendiri tahu, Aki dah ada buat video tahun lepas sebelum ni kan, ada tunjuk kan dia cakap Aki bukan-bukan. So kalau dia kata dia betul, kenapa tak teruskan? Kenapa nak lari kan? Kalau rasa betul, tak payahlah nak sorokkan diri, tak payahlah nak larikan diri. Sebab mahkamah pun tengah cari awak. Ya. Janganlah nak fikir apa, bukan kita sekarang ni nak menegakkan keadilan, bukannya kita nak apa bermusuh ke apa kan. Kita nak mencari keadilan untuk diri Akil yang telah difitnah, yang telah buat Akil punya bisnes jatuh. So kita nak selesaikan semua secara adil. Macam itulah. Nak naikkan reputasi, nak naikkan bisnes balik pun gunakan kos. Yes. Itu kena tahu. Kalau korang nak tahu, sejak Akil kena finah tu, yang Akil tak kisah orang kalau benci Akil, dia tak datang kedai Akil, dia tak buat apa, itu Akil tak kisah. Dia nak cakap apa, cakaplah. Itu belakang-belakang biarlah, Akil tak kisah. Tapi bila orang yang dah datang kedai, lepas tu dia baca posting orang tu, dia percaya dan dia kata menyesal datang kedai Akil. Menyesal aku bagi anak-anak tengok video Akil. Menyesal. Dia kata menyesal, itu yang buat Akil kecewa. Rasa sakit hati lah. Sebab orang dah fikir buruk pasal kita. Orang pula pernah datang kedai kita, daripada minat terus jadi tak minat. Daripada orang tengok YouTube, dia larang anak dia tengok YouTube. Daripada orang pergi kedai Akil, orang tak pergi kedai Akil. Itu yang menyebabkan kafe Akil paling banyak terjejas lah. Kebin Kelebang pun ada terjejas juga sikit. So memang tak boleh dibiarkan. Memang kita akan teruskan kita punya kes kita. Yang kata saman 1 juta tu, Akil punya peguam yang filekan dulu 1 juta. Tapi mahkamah, hakim yang akan decide berapa kos yang perlu dibayar kalau dia didapati bersalah. Jadi kalau ada tengok video ni, awak tengok video ni, makcik tengok video Akil kan, makcik datanglah okey mahkamah sebab makcik rasa makcik tak salah. Akil rasa Akil tak salah sebab Akil tak kacau hidup orang. Orang tu yang kacau hidup Akil. Bila orang kacau hidup kita, kenalah. Macam tu lah. Akil, dalam hidup Akil tak pernah pun nak buat posting buruk-burukkan orang. Lepas tu cakap orang itu ini, cakap jangan support dia, jangan itu, jangan ini, hina orang itu. Akil tak ada sekali pun buat orang. Tapi kenapa orang berani sangat buat kat Akil? And Akil pula dah biasa orang cakap itu bukan itu ini. Itu okey. Tak ada menjatuhkan bisnes Akil, tak apa. Kau nak cakap, kau punya pasal. Tapi dah bila dia cakap dia buat bisnes Akil jatuh, dia buat orang yang pernah datang, yang pernah minat jadi benci, itu yang tak boleh terima. Itu je punca dia Akil sampai ke tahap ini. Kalau tak, Akil tak nak pun sama orang. Buat apa nak habis duit berpuluh ribu kan. Baik kita buat giveaway kan. Tapi kita kena buat jugalah, supaya orang lain tak mudah untuk cakap bukan-bukan dekat Akil lagi. Akil pun nak kena pertahankan diri. Takkanlah Akil nak diam je. Kalau Akil diam je, orang kata mesti betul ni orang ni cakap. Selagi Akil tak buat, selagi tu orang akan pijak kepala kita. Jadi Akil sekali Akil buat kes saman ni, so tak adalah orang lain nak sesuka hati, fitnah sesuka hati Akil. Kalau nak fitnah orang lain je lah ya. Bukan Akil. Sebab Akil akan ambil tindakan. Orang lain mungkin tak ambil tindakan. Orang lain mungkin pemaaf. Walaupun dia rugi kan, dia rugi banyak-banyak, puluh ribu duit dia habis, mungkin orang tu pemaaf. Tapi Akil boleh maafkan, tapi masalahnya dah terlambat. Proses memaafkan tu dah. Proses bermaafan dah terlambat dah. Dah terlambat sangat-sangat.
Sebab dah keluarkan kos, keluarkan tenaga, semua dah keluar. Jadi yang rugi kat diri Akil lah. Akil rugi sangat-sangat dalam bisnes Akil, dalam reputasi Akil. Daripada subscriber pun disuruh unsubscribe. Ada orang turun juga kita punya subscriber sikit. So macam tu lah ceritanya. Nasi sudah menjadi bubur. Kembali kita ke kembali kita ke pentas, Seri Pentas. Okey. Akil pun tak boleh cakap banyak pasal hal ni. Biar peguam je yang jawab semua persoalan. Jadi nanti kes kita yang seterusnya mungkin tahun depan lah. Tahun depan Akil akan teruskan kes ni sebelum 27 hari bulan 1 tu, sebelum rasmi punya apa benda tadi peguam Akil kata, ada yang rasmi punya tarikh untuk dibincang dengan hakim. So sebelum tu kita akan jumpa lagi sekali jiran itu, jiran yang fitnah Akil itu. So harap dia jumpalah. Kalau dia still tak ada juga, tak apa, kita akan teruskan juga. And peguam Akil pun dah nasihatkan kita adalah step dia yang lain. Mungkin ada, itu tak boleh cerita lah kan. Boleh cerita kan? Abang Syah pun masih mencari juga orang yang post pasal Abang Syah cakap cubit anak dia lah apa semua. Abang Syah masih cari. Abang Syah dah tahu rumahnya kat mana. Tapi Abang Syah masih cari maklumat tu lagi. Okay? Ada orang fitnah Abang Syah juga. Tapi Abang Syah yes, kat YouTube dia kata Abang Syah apa cubit anak orang. Itu cubit anak orang. Tapi macam tu, benda tu buatkan image Abang Syah jatuh juga sebenarnya. Tapi kes tu budak kecil yang buat kan. Tak, budak kecil, mak bapak dia yang kata cubit anak dia sampai lebam. Sampai lebam. Tapi tak tahulah Abang Syah kan. Kalau Abang Syah mungkin baik hati minta maafkan. Macam Akil mungkin takut. Tapi Abang Syah masih mencari mak bapak dia ya, yang fitnah Abang Syah. So macam kes Akil ni, peguam kita kata kita akan teruskan. Macam peguam kata, peguam lagi senang. Kalau Akil kata kita tarik kes, peguam senang, kita punya hakim pun dah senang. So kes selesai. Tapi Akil tak nak. Akil akan teruskan sampai penghabisan. Sampailah ke penjara ke, kena bayar ke, itu semua hakim yang akan tentukan. Okey, apa-apa Akil akan update lagi tahun depan. Tahun depan tu bulan dalam bulan 2 kot. Bulan 2 kot boleh dapat tahu keputusan semua, kesemuanya. Kita tak boleh cerita banyak lah. Ini pun dah banyak dah cerita ni kan. Pasal daripada kronologi dia memfitnah sampailah sekarang. Macam itulah. Okey lah. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification, ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Itu je lah penjelasan kita. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.